Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita selesai 8 Zulhijjah dan besok adalah hari kemuncak bagi orang yang beribadah haji. Mereka berada di Arafah. Mereka bertolak selepas daripada gelincir matahari pada hari Tarwiyah, pada hari 8. Mereka bergerak daripada Mekah masuk ke bumi Arafah. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan Al-Hajj Arafah. Haji ni Arafah. Mana orang yang tidak dapat berada di Arafah walau sedikit masa sekalipun, maka dia tidak akan mendapat haji. Tetapi walaupun dia tidak dapat haji, diwajibkan untuk dia meneruskan perbuatan-perbuatannya sampai habis. Jadi yang terbaiknya orang yang menunaikan haji ini bila berada di Arafah menghimpunkan 2 waktu, iaitu sebahagian malam dan sebahagian daripada siang. Nanti selepas gelincir matahari, waktu asar, waktu zuhur, mereka akan melakukan jamak takdim di bumi Arafah. Walaupun jauh di antara Arafah dengan Muzdalifah ni hanya sekadar 5 km, tapi itu manasikul haji. Di manasikul haji ni dah tetap termaktub dah. Dia tak termasuk dalam bab kita bermusafir. Lakukan jamak takdim. Nanti selepas didirikan solat secara berjamaah. Jadi kita kalau jamaah haji Malaysia lepas waktu asar akan bertolak menaiki bas untuk mabit di Muzdalifah untuk mengutip anak batu. Sekarang tak payah kutip lah, di kemah-kemah tu dia ada sediakan untuk melontar pada hari 10. Hari 10 Jamratul Aqabah, Jamratul Aqabah pada hari 10. Dan berada di Muzdalifah untuk mengutip anak batu dan mabit di Mina untuk hari-hari 11, 12 dan 13. Jadi kalau sekiranya hari 10 mereka melakukan nafar awal, mereka akan balik ke Mekah untuk menunaikan tawaf dan sa'i. Maka mereka balik pula ke Mina, dia dah dikira orang yang berada telah nafar awal. Jadi dia dah boleh melakukan semua perkara melainkan jima' dan angkat nikah. Itu je. Jadi kebanyakan jamaah-jamaah haji Malaysia ni dia melakukan nafar sani. Mana selesai habis melontar 3 jamarat pada hari 11, 12 dan 13, baru mereka balik ke Mekah untuk tawaf dan sa'i, iaitu tawaf fardu dan sa'i. Kemudian selesailah maknanya ibadat haji mereka. Jadi itu tuan-tuan perjalanan haji. Jadi kita yang tidak menunaikan haji, kita disunatkan untuk memperbanyakkan ibadat pada 9 Zulhijjah. Di antara amalan yang disunatkan ialah untuk melakukan ibadah puasa. Kerana Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang melakukan puasa hari Arafah ataupun puasa sunat Zulhijjah, boleh niat atas 2 lah.
nak puasa atas niat saja aku puasa sunat Arafah, ataupun puasa sunat 9 Zulhijjah, maka diampunkan dosanya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih. Jadi kalau boleh kita janganlah meninggalkan pada hari itu, untuk maknanya pada esoknya kalau dipanjangkan umur untuk melakukan ibadah puasa. Walaupun dia sunat, tapi pahalanya melebihi daripada 2 tahun, kan? Pahala yang diberi lebih daripada 2 tahun qadar ni. Jadi insya-Allah. Dan pada hari 10, hari yang disebut dengan nama hari Nahar. Hari Nahar, kita disunatkan untuk menghidupkan malam hari raya dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hari ini dhaif, dan untuk fadailul a'mal menyebutkan barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya, malam hari raya Aidil Fitri, malam hari raya Aidil Adha, beribadat kepada Allah, berzikir, bertakbir, bertahmid, maka dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat di kalaan matinya hati-hati manusia. Maka orang yang menghidupkan malam 2 hari raya ni, dia tidak akan dimatikan hati dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kelebihannya. Kemudian pada pagi besoknya, kita menunaikan solat Aidil Adha. Sunat Aidil Adha ni tuan-tuan, kita keluar lebih awal. Disunat untuk keluar lebih awal dan jangan minum dan makan dahulu. Kalau hari raya Aidil Fitri lain, makan dulu. Tapi Aidil Adha ni sunatnya kita pergi semayang dulu, makan kemudian, kan? Sunat berawal-awal pagi, semayang sunat hari raya, masuk waktu isyraq dah boleh buat sunat hari raya Aidil Adha. Kerana selepas tu ada ibadat lagi dinamakan ibadah korban. Maka sunat makan selepas daripada sembahyang hari raya, iaitu apa? Memakan daging korban. Itu yang terbaiknya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini di antara perjalanan, kan? Pada hari itu sampai kepada hari 10 dan hari 11 penyembelihan korban, 12 korban, 13 korban pada hari raya tasyrik. Jadi hari ini jadi masalah kita ni tuan-tuan, timbul tengok dalam perbahasan WhatsApp, Facebook, orang bercarakan tentang takbir muqayyad dengan takbir mursal. Hari ini mana-mana WhatsApp kita tengok cerita takbir. Kalau lepas ni cerita bola pula, kan? Lepas habis raya bola. Ni cerita takbir ya. Takbir mursal, takbir muqayyad. Jadi macam mana tentang masalah takbir ni? Kalau pada hari raya Aidil Fitri dinamakan dia takbir mursal, takbir yang tidak mengiringi solat. Dia tak mengiringi solat. Dia bermula daripada terbenam matahari 30 atau 29 Ramadan, maka pada waktu itu takbir. Di mana-mana tempat, di jalan-jalan, di dalam dewan, di dalam masjid, di dalam madrasah, di dalam rumah, mana-mana boleh. Dan berakhir takbir mursal ini ialah habisnya imam mengangkat takbir untuk solat hari raya, maka habis takbir. Manakala takbir muqayyad ini pula ialah takbir yang mengiringi solat, sama ada solat fardu atau sunat. Ini takbir yang wujud pada solat Aidil Adha dan pada hari-hari korban. Pada hari bermula daripada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah, pada subuh 9 Zulhijjah. Itu dinamakan dia takbir muqayyad. Jadi persoalannya banyak orang tanya kita, kenapa Masjid Al-Azim tak buat besok 9 Zulhijjah, tak buat takbir? Kita kata nak buat boleh, tak nak buat boleh, kan? Nanti kita buat masalah timbul fitnah banyak. Ni zaman fitnah sekarang ni. Tendang main tendang je. Kalau takbir je tendang, kan? Jadi dengan sebab itu, siapa yang nak bertakbir besok, takbirlah sendiri-sendiri. Ni dah beritahu awal-awal dah, kan? Jangan besok lepas Pak Imam datang ni dicekik Pak Imam. Apa tak takbir 9 Zulhijjah? Kau nak kena berhenti kerja kan? Gitu lah. Jadi gitu. Siapa nak takbir, dia buat takbir 9 Zulhijjah ni, dia mula subuh pada subuh. Itu namanya takbir muqayyad. Bermula takbir. Orang-orang di Mekah, mereka mentakbir pada subuh Zulhijjah.
Jadi kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita duduk di Malaysia. Kita ikut pemerintah lah kan. Kita ikut pemerintah. Pemerintah menentukan bahawa raya yang menunaikan haji ni di sana. Kita ikut pemerintah. Pemerintah kata raya hari Ahad, kita mula takbir. Takbir terbenamnya matahari pada hari 9 Zulhijjah, maka kita takbir. Iaitu takbir pada hari raya tu. Jadi kita takbir yang tu. Siapa yang nak buat pada 9 Zulhijjah jalan, tapi buat senyap-senyaplah, pergi ke tempat lain. Kan? Kita tak kacau kan? Kita tak kacau. Jadi besok jangan ada timbul persoalan. Sebab dulu kita dah pernah buat. Dipanggil kena jawab tuan-tuan. Tunjuk sebab. Ni mazhab mana kau bawa ni? Dia susahnya kan. Fitnahnya banyak. Kan? Walaupun kita tahu mana benda tu boleh dilakukan. Tapi fitnahnya lebih besar daripada kebaikannya. Lebih baik kita, siapa nak buat sendiri-sendiri. Lepas besok subuh datang, lepas habis solat subuh nak takbir, jangan ditakbir kuat-kuat pula. Kan? Pak Imam pinjam mic. Wah. Tu dah melampau. Kan? Pak Imam tak nak takbir apalah, jangan jadi imam macam ni. Biar aku takbir. Tak payahlah tuan-tuan takbir senyap-senyap. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ni besok yang 10 Zulhijjah tu kita takbir ramai-ramai. Kan? Buat ramai-ramai takbir kuat-kuat, itu tak apa. Dan hari 10, 11, 12, 13 ini dia mengiringi, yang ini dia semua dinamakan takbir muqayyad. Takbir yang mengiringi solat. Habis solat subuh pada 10 Zulhijjah takbir, nanti zuhur takbir. Pada tempat-tempat lain tak ada. Pada orang melakukan korban tak ada takbir. Sebab tu tak ada takbir, situ tak ada takbir. Bukan takbir mursal, bukan takbir muqayyad. Dia tak ada takbir orang sembelih tu. Ni pakai ramai-ramai sembelih. Takbir apa yang dipakai? Kalau sekiranya takbir mursal ni ialah pada waktu terbenam matahari sampai orang semayang je. Ni takbir mana dipakai? Nak kata takbir mursal tak boleh pakai. Nak kata takbir muqayyad ni dah mengiringi solat fardu dan sembahyang sunat je. Jadi sebenarnya orang bila melakukan sembelihan tidak ada takbir. Tidak ada takbir. Jadi ni kita nak kena betul-betulkanlah. Jadi nanti masuk zuhur semayang, lepas habis takbir dulu, lepas tu baru zikir. Naik semayang sunat takbir, kalau semayang takbir. Jadi itulah sampailah sebenarnya pada hari tasyrik yang ke-13. Ini sedikit tentang masalah info berkenaan dengan takbir yang kita lakukan untuk sepanjang hari raya, insya-Allah tuan-tuan. Kita sambung balik bicara kita dalam kitab kita ni, iaitu membicarakan adab-adab ketika mana membuang air kecil dan air besar. Hari itu kita telah melihat perkara yang pertama, berada pada muka surat 80. Yang kedua, tidak dilakukan pada air yang tidak mengalir, iaitu yang tergenang ataupun tenang, seperti di dalam perigi atau parit yang tidak mengalir airnya, sama ada air banyak atau sedikit. Jadi tak boleh nak buang air kecil ni pada tempat air yang tak mengalir. Karena kalau kita buang di tempat air yang tak mengalir, dia menajiskan kawasan. Maknanya termasuk kalau kena pada kaki kita tu, kaki kita akan bernajis sebab air tak mengalir. Kalau air mengalir tak apa, kan? Air yang berarus di lain. Kita buang air kecil, dia mengaruh, makna air itu sentiasa bertukar. Dia lain tuan-tuan. Yang ketiganya, tidak dilakukan di bawah pokok buah-buahan. Jangan buang air kecil, air besar dalam pokok, di bawah pokok. Dulu kita macam itulah kan, belum zaman belum ada teknologi lagi kan. Zaman kita ni belum ada pengetahuan kan. Kita kehidupan di kampung tak ada tempat pembuangan yang orang kata yang bersistem. Jadi mana sistem kita lah buat kan. Kita buat sistem sendiri lah. Pergi pokok rounder kan. Pusing habis, pusing pergi pokok lain lah, pusing. Sana dah bersih, balik kan. Jadi macam itulah. Tapi sebenarnya hukumnya adalah dilarang. Hukumnya makruh kan. Makruh melakukan yang demikian. Sama ada pokok berbuah atau pokok tak berbuah, dilarang. Kalau yang berbuahnya lagilah
kan, pokok yang tengah berbuah lagi dilarang lah, kan. Tapi larangan itu bukan larangan haram, kan, bukan larangan haram. Okay. Yang ketiga, yang keempatnya, tidak dilakukan di jalan raya, tempat perjalanan orang. Jangan buang najis tempat berjalan orang. Tapi kalau kita pergi Mesir, tuan-tuan, Allah, kan, suasana tu kita boleh tengok. Yang dia kata buang air kat jalan-jalan ni, kita boleh jumpa, kan. Tak percaya, bila baca kitab fiqh, pergi rombongan, pergi Mesir, tengok macam mana, betul tak? Mana-mana orang buang air ni tepi-tepi jalan, kan. Dia pakai jubah, angkat je jubah dia melepas, kan. Saja je dia pandang ke langit, kan. Orang lelaki ke orang perempuan lalu ke yang buat tu, dia tak tahu, buat tak kisah. Kita yang pandang ni aib, dia buat tak aib. Ni pelik kan orang Arab, kan. Jadi kita tengok bila hadis tu turun kecaman kepada orang-orang Arab ni, hadis tu turun menyebutkan tentang jangan buang air ni, sebenarnya berlaku kepada masyarakat Arab, kan. Jadi begitu keadaannya, tuan-tuan. Dan seterusnya, tidak dilakukan di lubang. Tengok ada lubang, kerana kemungkinan ada jin dan ada binatang dekat situ. Jadi jangan buang air kecil dalam lubang-lubang, pergi tembak kat lubang-lubang. Kalau ada semut, oi, lemas dia, tu banjir besar. Banjir besar. Tu makhluk Allah Taala tu, tuan-tuan, dia lemas tu, mati dia, kan. Jadi kalau ada jin, ini jadi masalah besar kita, kan. Jin kata, kau kencing kat tempat aku, siap kau, busung kau ni, kata. Sudah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagi jin ni kita tak nampak, ya tak? Dia duduk tempat-tempat yang macam tu lah, kan. Hari ni kita baca surat khabar, hilang, orang hilang, kan. Hilang, tengah mandi hilang. Tempat tu bukan tempat yang, bukan sebab lemas, hilang tak jumpa. Kalau lemas tentu jumpa. Jadi boleh ke manusia dia masuk ke alam jin? Boleh, tuan-tuan. Manusia kalau dia masuk dalam jin, perangkap dia masuk dalam alam dia, tak boleh keluar, kan. Dia berada pada alam gaib. Orang tak boleh tengok dia. Dia boleh nampak orang, tapi dia panggil orang tak boleh dengar. Kenapa? Dia berada pada alam jin. Duduklah dengan jin, kan. Dia pun tambah kat tu mat jin, sebab dia duduk dalam jin. Kalau orang kata boleh tak manusia ni masuk ke alam jin, kalau sekiranya dia termasuk dalam tu, memang dia akan bersama dengan kumpulan-kumpulan. Bagaimana makannya, wallahu alam, kan. Bagaimana kehidupan ni, macam tu lah. Sebab tu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada larangan pada kita ni waktu rembang. Waktu rembang, waktu nak masuk kepada zuhur, rembang matahari, kan. Itu kan waktu yang dilarang anak-anak ni berkeliaran di luar. Sebab waktu tu lah waktu makhluk-makhluk ni dia keluar. Dia pula punya waktu, kan. Jangan Lepas tu anak-anak masukkan dalam rumah. Kita pun sendiri jangan keluar-keluar. Orang pergi kebun waktu-waktu macam ni, balik, kan. Dia dah balik dah. Mak-mak kita, ayah kita pergi menori, kalau pergi musim kebun, waktu macam ni, waktu pukul 11, dia dah tak ada kat kebun dah. Dia dah balik rumah. Sebab waktu tu dah tak sesuai. Ni makhluk-makhluk ni keluar. Itu yang jumpa ni, hilang kat dalam kot getah, jumpa macam-macam, kan, dalam kot getah. Sebenarnya itulah waktu dilarang. Waktu yang kedua yang dilarang untuk kita ni keluar, tuan-tuan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya mengunci rumah, mengunci pintu, mengunci tingkap, iaitu di antara terbenam matahari sampai waktu isyak. Terbenam matahari sampai waktu isyak, waktu yang disuruh kita tutup semua.
Pintu tutup, tingkap tutup. Dan pastikan anak-anak terkunci dalam, duduk dalam rumah, jangan berkeliaran di luar. Waktu waktu yang tidak sesuai, kerana makhluk-makhluk ni dia berada, dia keluar daripada tempat dia. Lepas isyak tak apa, boleh buka tingkap. Lepas isyak dibenarkan buka tingkap. Tapi waktu maghrib, waktu kerana jin syaitan banyak pada waktu itu. Ni kita tak ambil berat kadang-kadang tuan-tuan, kita tak ambil berat. Anak-anak kita tak boleh menangis, tak berhenti, ya. Kerana waktu-waktu tu lah, waktu yang dia punya waktu dia, kan. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, dan jin ni dia ada tempat-tempat dia, kan. Tempat-tempat dia ada, tempat-tempat teduh dia ada. Rumah-rumah kosong tu, tempat-tempat yang kotor, tempat pembuangan najis, tempat pembuangan sampah, tu semua kawasan dia. Sebab kalau jin yang bukan Islam tu tempat dia suka, kan. Tempat air yang tenang. Tu sebabnya waktu kita masuk ke hotel, mana ada orang mandi malam, mandi kolam malam. Kalau yang mandi tu jin. Yang mandi tu jin, walaupun manusia. Tu jin, dia dah sama, dia punya line dia dah sama, kan. 012 dengan jin juga. Tak ada orang mandi waktu malam, air tenang, kan. Nak mandi besok, itu yang kalau mandi malam tu tenggelam tadi, kan. Dia ni tak naik-naik ni, tak sesuai, jadi tak bagus kan. Kan. Jadi itu kita kena tahu tempat-tempat yang kita rasa redup, dia rendang, tempat yang teduh, kawasan-kawasan ni. Jadi itu bab tu kita kena, sebab jin ni ada, dia juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Bagaimana kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi disebut, kan, bahawa syaitan, itu semua daripada golongan jin. Jin ni ramai, lagi ramai daripada kita, kan. Dia punya penduduk lagi ramai. Jadi itu kena hati-hati tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan tidak dilakukan di tempat berteduh, tempat orang duduk, bersantai, tempat orang berteduh. Kita buang air kecil, air besar, itu tak boleh, kan. Itu dari segi adabnya. Tidak bercakap-cakap ketika membuang air kecil dan air besar kecuali sangat perlu saja. Zaman hari ni orang tak bercakap, kan. Orang bawa handphone, main game dalam tandas, tak keluar-keluar. Level 1 tak habis, tak keluar, kan. Zaman sekarang pelik, tuan-tuan, jadi orang pelik, duduk dalam tandas lama, dia bawa handphone tu, dia hantar WhatsApp, main WhatsApp kat dalam tandas, walaupun tak bercakap, kan. Benda-benda ni makruh dilakukan. Dan tidak menghadap matahari dan bulan, dan tidak membelakangi keduanya, kerana keduanya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini macam mana ni yang dikata menghadap matahari dan bulan ni? Kalau sekiranya pembuangan tu ialah tempat yang terbuka, di padang, kan, ataupun di kawasan lapang, maka kalau buang air besar jangan menghadap ke matahari. Kalau waktu malam jangan menghadap bulan, kan. Jadi itu adalah dilarang, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam kitab lain ditambah sunat berlindung daripada pandangan manusia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia buang air di kawasan lapang, para sahabat ni mengangkatkan kain melindungi Rasulullah. Jadi kain tu sekira-kira 3 hasta. 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta. Itu sebabnya kalau kita pergi ke China, tanda-tandanya di masjid-masjid tua dia tak ada pintu. Kita nak buang air seriau, orang jengah, kan. Tapi bila kita duduk, kain tu dia punya tinggi 3 hasta. Jadi kalau kita masuk tandas tu, kita duduk tak nampak. Cuba nampak kitanya kepala je. Tu orang tahu ada orang ada dalam, kan. Tapi kalau kita tak pernah masuk tandas macam tu, tengok je tak jadi, semua masuk balik. Semua masuk balik, sebab tak boleh keluar tu.
Sekarang orang tengok kan, Allah, ini yang tak seronok. Kalau masjid tua di China, kebanyakan saya pergi tak jadi masuk kan. Ya Allah, tahan sampai pucat-pucat muka tak. Nak buang air. Buat apa? Sebab pintu dia tak bertutup. Semua pakai kain. Wah, kita kata ni memang tradisional macam masjid tua. Masjid yang 1000 tahun punya, Masya Allah. Masjid memang hebat. Tapi tandasnya itu yang kita lemah. Kalah kita buat tu kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia mana berlindung, ambil kain tu lindung. Jadi para sahabat ni kalau Rasulullah buang air besar, melindung ni dengan badan dia atau dia angkat kain. Jadi Rasulullah buang air kan. Ketika mana Rasulullah SAW berseorangan diri, ketika mana Rasulullah pergi qada hajat, maka pokok-pokok ni akan melindungi Rasulullah. Itu mukjizat lah. Pokok akan datang melindungi Rasulullah SAW. Kita jangan buat macam tu. Kita tak ada mukjizat, tuan-tuan kan. Itu merupakan mukjizat para nabi kan. Jadi Rasulullah terlindung dengan pokok-pokok. Kemudian apabila Rasulullah SAW buang air besar, air kecil, dia terus diserap dalam bumi. Tak ada meninggalkan apa-apa kesan di atas muka. Itu Nabi. Kita memang berkesan kan. Memang kesan sungguh. Sebab tu dinamakan najis aini kan. Sebab benda nampak. Rasulullah tak ada. Dia serap terus. Bumi terus makan apa yang dibuang oleh Rasulullah SAW. Kerana pernah berlaku satu peristiwa, seorang Yahudi ni membekam Rasulullah, lalu dia meminum darah Rasulullah SAW. Kerana apa? Dia mendengar bahawa apa yang ada pada dari Rasulullah ni semuanya berkat. Jadi dia minum. Mula daripada itu Rasulullah berdoa, setiap kali apa yang dibuangnya, Allah Ta'ala dia supaya bumi ni menyedut makan kan? Diserap. Jadi tak ada tinggal apa-apa. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, begitulah orang dulu dia punya yakin dia kepada para nabi kan, para rasulnya. Okey. Tidak membawa sebarang benda yang ada catatan nama Allah, nama nabi, nama malaikat, al-Quran dan seumpamanya ketika membuang air. Jadi kalau sekiranya ada contohnya kitchen rantai kunci itu tertulis tak boleh bawa masuk kan, tak boleh bawa masuk sebab ada nama. Fatwa telah menggariskan, telah menyebut dalam pakaian-pakaian badan-badan beruniform, orang yang kerja badan beruniform, polis, askar, dia punya apa tu cap dia tu ada tulis, dia punya crown ni ada nama Allah, nama itu, maka hukumnya diharuskan kan. Sebab tu benda yang tak boleh nak dibuka, atau kalau ditinggalkan memang pakai hilang, songkok dia letak kat luar, orang kebas habis kan. Jadi dengan sebab itu maka fatwa kata ini harus, lain daripada itu tak boleh. Kerana apa? Kerana wujud masyaqqah, ada kesulitan pada waktu itu, maka ia diharuskan. Jadi itu fatwa lah, tentu dia fatwa. Dan tidak melihat maknanya kemaluan dan najis yang keluar. Tengok dalam kitab apa Idaman Penuntut ada menyebutkan hukumnya makruh. Maknanya orang yang buang air besar yang kecil melihat akan kemaluan, melihat akan najis yang keluar. Dan seelok-eloknya tidak kencing berdiri. Rasulullah SAW melakukan dalam keadaan berdiri kerana untuk menunjukkan keharusan. Tapi Rasulullah kencing berdiri, benar boleh, betul ke Rasulullah kencing berdiri? Memang kalau kita lihat di dalam kitab apa ni Bahrul Mazi pernah berlaku Rasulullah kencing berdiri pada waktu itu adalah dengan sebab, ada sebab. Kerana Rasulullah buang air kecil dekat dengan pembuangan sampah. Jadi kalau pembuangan sampah kencing duduk tak boleh kan. Jangan sebab itu Rasulullah kencing berdiri, kerana ada sebab. Jadi kalau tidak ada sebab musabab yang tertentu, maka dengan sebab itu sunat untuk kencing duduk kan, buang qada hajat ni dengan duduk.
buang air kecil lah dengan duduk. Sebab ada tertentu lah, itu nak menjadi hukum. Kalau dalam keadaan-keadaan tertentu berlaku yang demikian, tak boleh nak duduk, maka ia diharuskan. Kerana Rasulullah pernah melakukan, nak menjadi satu hukum membolehkan. Bila timbul maknanya masyaqqah atau ada sebab-sebab yang tertentu, jadi harus. Okey tuan-tuan, dan menggunakan alas kaki. Masuk ke tandas ni, masuk tempat pembuangan air besar, air kecil, jangan lupa alas kaki. Sebab tu sunnah. Rasulullah ada alas dia. Kan? Jangan masuk tak ada tempat. Masuk ke tandas tak beralas kaki. Baik dalam rumah kita sendiri, walau macam mana bersih pun tandas tu, jangan lupa itu sunnah. Sunnah mesti dibuat. Kan? Letak alas kaki. Mana guna slipper. Slipper ke terompah kan guna. Kita dalam tandas masjid pun kena. Kita buat bagi slipper yang cantik-cantik, dia tinggalkan slipper yang buruk-buruk. Kan? Sebab dia berpegang dengan pesanan imam. Ambillah yang baik-baik, tinggalkanlah yang buruk-buruk. Allah. Kan? Dalam tanda tu kejap-kejap slipper hilang, kejap-kejap slipper hilang. Dia tinggal yang sebelah lain. Yang tu ditinggal. Kalau dia punya kasut hilang je, dia ambil dalam. Tu yang dalam tanda tu macam-macam warna slipper dia. Jalur gemilang ada, gelombang biru ada, kan? Macam-macam ada. Jadi susah juga tuan-tuan kan. Kita tulis Masjid Al-Azim, tak ada, dia tak heran. Dia kapur juga, kan? Sebab ni Masjid Azim, dia kata aku share sama, dia kata, tanam modal. Tuan-tuan kan. Kita beli ya masjid ni. Hilang. Sebab tu tak boleh letak banyak-banyak. Kita letak banyak, hilang dia cepat. Tapi itulah kesian orang. Jadi masuk dalam tanah mesti kena beralas. Kena ada alas kaki. Kena. Jadi rumah kita ke ataupun di tandas-tandas awam ke, kenalah begitu. Ikut. Ni yang menjalankan sunnah lah. Okey. Seterusnya, membaca doa ketika masuk tandas. Bukan dah masuk baru nak baca, ketika mana luar lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan lelaki dan perempuan. Syaitan ni ada jantina juga. Jangan tuan-tuan kata syaitan tak ada jantina. Ada lelaki-lelaki yang dirasuk, kan? Dirasuk oleh jin. Jin yang merasuk tu kan jin lesbian, bukan gay punya. Kan? Itu perempuan. Kan? Jin ni ada lelaki perempuan. Jin ni pun dia tahu lesbian, dia gay kok, kan? Yang merasuk kita kalau lelaki tu, kalau yang lelaki kena rasuk, mengacau-ngacau kan, itu yang mengadanya perempuan yang masuk dalam. Jin perempuan. Kan? Tak ada jin lelaki masuk. Dia kata ni apa barang masuk kepada lelaki, dia kata. Baik cari perempuan. Kan? Jadi tuan-tuan, sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, melarang kita membuka baju kan? Membuka baju sebab syaitan dia, jin dia tengok. Jin lelaki kalau orang perempuan tengok buka pakaiannya atau dia tidur dalam keadaan tidak menutup auratnya, jin lelaki tengok, ini bagus ni, muda lagi ni. Itu yang kadang-kadang dia mengacau-ngacau, sehingga kalau dia dah terlalu suka kepada perempuan ini, maka dia akan masuk ke dalam badan perempuan. Itu yang jadi macam tu kan. Kita dengar macam-macam kan. Perempuan dia bercakap sorang-sorang dalam dia, kerana ada jin yang mengganggu dia, masuk dalam badan dia. Mana bukti yang kata jin masuk dalam badan manusia? Kerana pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan daripada Madinah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ni sering maknanya gila. Gila dengan sebab kalau jin masuk dalam badan aku, jin selalu masuk dalam badan aku. Jadi aku hilang ingatan." Jadi ya Rasulullah, engkau doakanlah supaya
aku ni terhindar daripada gangguan. Sebab ya Rasulullah, kira-kira jin ni bila masuk dalam aku hilang ingatan dan aurat aku terbuka, dilihat oleh orang lelaki, kan? Aurat aku terlihat. Orang dah hilang ingatan, mengacau-ngacau sampai gitu tak? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dia kata, ya wahai fulanah, dia kata, kalau engkau sabar dengan ujian ni, itu lebih baik, kerana pahalanya besar. Maka bila didengar begitu, dia kata, ya Rasulullah, kalau begitu jadikan aku ni doa kepada Allah supaya aku menjadi orang yang sabar bila jin masuk dalam badan, kan? Dan tetapi minta dengan Allah, doakan aku supaya bila jin masuk mengganggu aku ni, jangan sampai aurat aku terbuka dilihat oleh orang yang bukan mahram. Jadi begitu. Dan Rasulullah sendiri menyebutkan bahawa syaitan ni masuk melalui saluran-saluran darah, kan? Ketika mana orang marah ni, jin akan masuk dalam. Sebab tu tuan-tuan, marah ni dia membuka ruang untuk jin masuk, syaitan masuk dalam, kan? Lagi kuat marah dia, maka lagi besar dia punya saluran dia. Macam tu masuk. Sebab tu Rasulullah suruh sempitkan. Kalau tengah marah berdiri, duduk, menyempitkan ruang untuk. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rupa-rupanya jin pun ada yang Argentina juga, kan? Ketika mana orang lelaki kena rasuk, pernah tak tuan-tuan tengok orang lelaki kena rasuk, kan? Rasuk. Cakap orang jin wanita yang masuk. Kawan handsome, kan? Macho lagi, sado lagi, macam-macam lagi, kan? Jin perempuan masuk. Dia berkenan tengok orang ni. Dengan jin dia tak berapa berkenan. Kata ni apa, semua hapraknya, kan? Dia tengok yang ni, wah, abang macho dia tu, kan? Dia pun masuk dalam, kan mengganggu. Semua kamu cakap seorang-seorang, Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Okey. Sebab tu dia kata minta lindung. Dalam tandas ni ada jin wanita dan ada jin lelaki. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara ada orang masuk dalam tandas, jangan angkat pakaian daripada luar. Mana dah masuk betul dalam tandas, baru angkat pakaian ni, kan? Jadi dia antara adab. Dan yang seterusnya, membaca doa ketika keluar daripada tandas. Ghufranakal hamdu lillahillazi azhaba anni al-azan wa afani. Aku memohon keampunanmu ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kotoran daripadaku dan memberi keampunan, memberi kepadaku kesihatan. Kenapa Rasulullah sebut ghufranak dulu? Ya Allah, ampunkan. Ya, kenapa Rasulullah perlu menyebut ghufranak? Sedangkan adakah Rasulullah buat salah masuk dalam tandas? Tak. Kerana apa Rasulullah membaca begitu? Kerana apa? Kerana di dalam tandas tak boleh nak zikrullah. Jadi bila tak boleh nak zikrullah, maka terlalai kita daripada mengingati Allah. Rasul ni tak ada waktu yang boleh dilalai, kan? Nak dalam tandas, dalam zikir dalam hati pun tak boleh. Sebab tu dalam tandas. Nak baca ayat Quran dalam hati tak boleh. Nak lafaz lagi tak boleh. Tapi oleh kerana tak boleh nak zikir, tak boleh nak sebut Allah, maka duduk dalam tandas lalai, tak boleh nak buat apa-apa, nak zikir, keluar daripada tandas. Ghufranak, ya Allah, ampunkan dosa. Kerana ada waktu luang yang terlalai daripada mengingat Engkau, kan? Kita ni tak adalah macam tu, kan? Memang luar pun lalai juga. Kalau kita keluar pun memang lalai. Seorang Rasul, kan? Itu dah dianggap satu kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, puji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahillazi azhaba anni al-adha, yang telah mengeluarkan kotoran. Makan kalau kotoran tu tak dibuang, dia mudarat, kan? Dia memudaratkan pemilik, boleh menyebabkan macam-macam penyakit timbul. Sebab tu makan kalau kita boleh buang, itu sebenarnya nikmat, kan? Nikmat. Orang makan, lepas makan dia boleh dicerna, menjadi najis, jadi apa, itu nikmat Allah Ta'ala bagi. Bayang kalau kena makan tak boleh buang, macam mana?
menyebabkan mudarat pada diri, kan? Dan dengan boleh buang najis tu yang tak digunakan, yang tak diperlu oleh badan, dibuang, maka mendatangkan kesihatan. Sihat ke mana apa? Kerana kita boleh ibadat kepada Allah. Cuba kalau kita sakit, nak semayang, nak ibadat, boleh tak? Tak boleh. Maknanya nak menunjukkan kepada kita kesihatan tu nilai nikmat yang besar. Satu nikmat yang besar dalam hidup. Jadi dengan sebab itu nilailah, tuan-tuan. Allah Ta'ala boleh beri sihat, kan? Kita jangan marah sebab masuk tandas selalu. Sebab Allah Ta'ala nak bagi kau sihat, kan? Ada orang makan tak boleh buang bahaya. Dan mendahulukan kaki kiri ketika mana masuk dan kaki kanan ketika keluar, kerana kaki kiri merujuk kepada keburukan dan kaki kanan merujuk kepada kebaikan. Kenapa? Hikmah kita masuk tandas suruh masuk kaki kiri dulu. Maknanya tandas ni melambangkan tempat yang tak elok, tempat yang buruk, yang cemar. Maknanya kalau kita andai kata takdir Allah Ta'ala mendahulu kita meninggal dunia, kaki kiri dah ada tempat, kaki yang baik masih ada kat luar lagi. Sama juga kita masuk masjid, kenapa suruh mendahulukan kaki kanan? Takdir mendahulu kita, Allah Ta'ala ambil nyawa. Masuk kaki kanan, pijak je tangga kaki kanan, mati dia. Kaki kanan dah berada dalam masjid dah. Bayang, dalam tempat baik dah. Tu hikmahnya, tuan-tuan. Kenapa Rasulullah suruh yang demikian? Di antara adab, kan? Masuk masjid, keluar masjid, masuk tandas, keluar tandas, ada kaki yang mesti didahulukan, kan? Ada hikmah dia. Dan membaca doa dalam hati ketika beristinja. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, jagakanlah kemaluanku daripada perbuatan keji dan bersihkan hatiku daripada nifaq. Ini di antara perkara-perkara yang disunatkan kepada kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan beristibrak. Istibrak tu makna berdeham dan mengurut di bawah alat kemaluan dia, bagi lelaki. Itu di antara perkara sunat yang dilakukan. InsyaAllah nanti kita sambung lagi bicara kita pada minggu-minggu yang akan datangnya, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memaklumkan kepada tuan-tuan, besok ada kuliah duha. Selepas kuliah subuh pukul 10 ada kuliah duha sempena hari Arafah, kan? Jadi siapa yang berkesempatan boleh datang, insya-Allah, menyerikan majlis, mengimarahkan majlis, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi